Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan umul kitab. Niatkan bacaan itu dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para anbiya, para mursalin, para awliya, para salihin, para alim ulama, para guru kita, para ibu ayah kita dan sekalian muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan dunia. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niatkan juga Al-Fatihah khusus buat mengarang kitab dan para ulama yang berkhidmat kepada kitab syarah Burdah Al-Imam Al-Busiri, yang mensyarahkannya, yang menghuraikannya, yang menyampaikannya kepada kita, dan para ulama dan para murid yang belajar kitab ini. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahman salihan wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Summa amma ba'd. Yang dimuliakan para jemaah Masjid Al-Abrar Taman Puruda, ibu-ibu, ayah-ayah dan seluruh yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kebaikan, kesihatan, afiah, penjagaan dan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita menyambung bacaan Burdah Al-Busiri yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Sa'id Al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Kita telah sampai pada bait, ataupun kita telah berhenti pada bait yang ke-37 pada muka surat 22, terjemahan Al-Marhum Al-Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullahu ta'ala. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Terjemahan daripada Syekh Ahmad Fahmi, baginda mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesiapa yang berpegang teguh dengan ajarannya, bererti ia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang tidak akan terputus. Jadi bagindalah manusia yang pertama mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zaman baginda, kemudian diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, dan sampailah kepada kita hari ini dan sehinggalah ke hari kiamat, yang mana kesemuanya mengajak ke jalan yang sama, yaitu jalan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan tersebut adalah jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dunia ini, makna sampai kepada Allah itu yang perlu kita faham terlebih dahulu. Makna sampai kepada Allah itu bukan dengan makna sampai dengan tubuh badan,
Bukan seperti kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita nak jumpa seseorang. Bagaimana kita disebut kita sampai kepada orang tu? Maknanya kita naik kenderaan, kita berjalan, kan, kita musafir, kita menyiapkan persiapan yang diperlukan kalau kata jarak perjalanannya sebegini, kan, apa yang nak perlu dibawa dan sebagainya. Maka bila kita sampai di tempat tadi, kita jumpa dengan orang itu, maka kita dikatakan sampai apabila jasad kita berada dekat dengan jasadnya, kan, kita bercakap dengan, kita bersembang dengan dia. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu, bagaimana kita nak sampai kepada Allah? Itu persoalan dia. Jadi nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan tubuh badan, bukan dengan fizikal kita. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, lebih dekat. Allah ini betapa dekatnya dengan kita, lebih dekat daripada urat tengkok kita. Jadi Allah tu dah dekat dengan kita. Cuma yang jauhnya itu adalah kita, yang jauhnya itu adalah hati kita. Jadi yang dikatakan dekat ataupun jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah al-qurbul ma'nawi, dekat secara makna, bukan dekat secara fizikal, tidak, bukan dekat secara zahir, tetapi dekat yang dimaksudkan di sini apabila seseorang itu dekat dengan Allah secara maknawi, dengan kita faham dengan akal kita, kemudian daripada akal dia akan turun ke hati. Maka apabila hati sentiasa berada ataupun sentiasa merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati itu tidak akan lagi bangun. Hati itu ketika telah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan bangun sampailah ke hari akhirat. Yang kita ini sebelum nak sampai ke tahap itu, maka kita perlu dulu sujud. Dari sudut fizikal, kena banyak dulu sujud, kan, sujud minta kepada Allah, kan, untuk dibukakan ma'rifatullah, untuk dibukakan pembukaan yang khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah hati kita benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Jadi hati kita ni sebenarnya tak betul-betul sujud tu, rendah lagi. Sebab itu kadang-kadang kita ni sat ingat Allah, sat terlupa, sat ingat balik, lepas tu terlupa balik. Kerana apa? Kerana sujud itu masih belum cukup lagi. Kita dalam perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Baik. Mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi, dan orang yang berpegang teguh dengan tali itu, maka tali itu suatu tali yang tidak akan terputus. Kerana tali itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tali ini ibarat satu tali yang diikat daripada atas gunung sehinggalah ke bawah. Maka kita yang di bawah ini sedang berusaha memegang tali itu dengan kuat. Bayangkan dalam perjalanan kita nak naik ke atas, kan akan ada hujan yang lebat, akan ada ribut, taufan dan sebagainya yang membadai, yang menolak kita ke kiri dan ke kanan. Maka itulah keadaan kita, kan. Kita duduk pegang tali itu, tapi saat kita ke kanan, saat kita ke kiri, saat terjatuh balik, kan, pegang balik, naik lagi, sampailah kita sebelum sampai ke puncak tu perlu menghadapi cabaran yang sangat dahsyat. Jadi barang siapa yang berpegang dengan tali itu, maka tali itu tali yang tidak akan terputus, tali yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita pegang dengan tali Nabi? Kerana Nabi adalah makhluk yang telah pun sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Jadi kita kena cari, kan, para ulama, orang-orang soleh, majlis-majlis yang menunjukkan kita kepada jalan-jalan itu. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok pada bait yang seterusnya, yaitu bait yang ke-38. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Apa maknanya? Maknanya baginda melebihi segala nabi. Baginda melebihi segala nabi, baik pada ciptaan badannya maupun budi pekertinya.
baik pada ciptaan badannya maupun budi pekertinya, dan mereka tidak dapat mendekatinya baik pada ilmunya maupun pada kemurahannya. Apa maknanya? Jadi di sini baik ini menunjukkan kepada kedudukan sebenar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika nak dibandingkan dengan para nabi yang terdahulu. Bagaimana bandingan nabi kita dengan Nabi Musa, bagaimana bandingan nabi kita dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan nabi-nabi mulia yang lain, bagaimana bandingan itu? Maka dikatakan baginda melebihi segala nabi, kan sama ada baik pada ciptaan badannya, maknanya daripada sudut lahir nabi, zahir nabi, luaran nabi, kan daripada bentuk tubuh badannya yang sangat kita kata sempurna, yang tidak ada cacat celanya, yang seimbang kesemuanya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, ataupun pada tubuh badannya, ataupun pada kekuatan tubuh badannya, ataupun Allahumma salli ala Muhammad pada pandangan matanya, yang mana kita tahu antara mukjizat Nabi, Nabi boleh melihat orang di hadapan Nabi seperti Nabi melihat orang di belakang Nabi seperti Nabi melihat orang di hadapan Nabi. Ini macam mana ni? Kan ini bukan manusia biasa, kan manusia yang boleh tengok orang di belakang dia seperti dia boleh tengok orang di depan dia, kan betapa tajamnya pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu di sini seakan-akan Nabi diberikan kekuatan pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memandang dengan kekuatan tadi bukanlah dengan bola mata Nabi. Sebab apa? Nabi boleh tengok daripada belakang, kan bola mata Nabi duduk di depan. Macam kita boleh nampak berapa ratus darjah saja, kan Nabi boleh tengok 360 darjah sama, kan tak ada beza. Kan Nabi kata, aku ketika mana aku jadi imam, aku boleh tengok kalian. Nabi kata kat sahabat, aku tengok kalian ni macam mana aku tengok macam mana kalian berada di hadapanku, kan sama. Jadi Nabi tengok dengan apa? Nabi tengok dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan bagaimana kita tengok peristiwa pembelahan dada Nabi sebanyak 4 kali, kan Nabi boleh cerita balik keadaan tu berlaku, sedangkan jantung Nabi dibuat keluar, kan dicuci dan sebagainya. Kan nak bagi tahu kan Nabi bukan hidup dengan jantungnya. Kan kita kalau tak ada jantung habis ya. Yang tu antara organ terpenting yang mesti ada pada manusia. Kalau tak ada ni kira tak boleh hidup. Tapi nak bagi tahu Nabi bukan hidup dengan anggota badan, Nabi bukan hidup dengan organ yang yang lahir, bahkan Nabi hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok lagi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika nak dibandingkan dengan kesemua para nabi, yang mana para ulama kata para anbiya ketika mana mereka diutuskan, maka mereka ini dikurniakan wajah yang paling elok daripada kaum mereka. Maka daripada wajah para nabi yang kesemuanya handsome, indah, maka nabi kita lah mempunyai wajah yang paling indah. Dan kita sudah ceritakan perbandingan antara kecantikan nabi kita dan juga Nabi Yusuf alaihi salam. Kan nabi kita ketika mana naik ke langit berjumpa dengan Nabi Yusuf, nabi kita mengatakan, aku melihat Allah Ta'ala memberikan separuh kecantikan kepada Nabi Yusuf. Maknanya apa? Para ulama kata maknanya ada makhluk Allah yang diberikan sepenuh kecantikan. Maka para ulama kata itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Yusuf alaihi salam diberikan kecantikan hanya daripada sifat jamal Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Oleh kerana itu baginda Nabi Yusuf tidak dilitupi dengan sifat jalal, sifat keagungan, sifat ketakutan, sifat yang membawa kepada pengagungan, menyebabkan kecantikan Nabi Yusuf itu menjadi fitnah kepada para wanita pada zamannya. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tutup dengan jamal dan tutup dengan jalal. Maka manusia yang melihat baginda Nabi daripada jauh, seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang paling dekat dengan Nabi, menjadi menantu Nabi, sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan Nabi apabila dilihat daripada jauh akan dilihat penuh dengan jalal, penuh dengan keagungan. Manusia akan merasa satu perasaan yang gerun,
yang hormat, yang takut apabila lihat Nabi daripada jauh. Tapi bila mana mendekati Nabi Muhammad SAW daripada dekat, duduk dengan Nabi, bersema dengan Nabi, berkawan dengan Nabi, maka mereka akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka berkumpullah di antara jamal daripada sifat cinta itu, dan juga jalal daripada perasaan hormat, gerun, kan, merasakan tidak berani nak melakukan benda yang menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu disebutkan oleh para ulama, tidak ada perempuan yang terfitnah dengan wajah Nabi Muhammad. Bahkan wajah Nabi Muhammad tidak menyebabkan wanita merasakan syahwat di dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana ditutupi oleh sifat jalalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa fi khalqin wa fi khuluqin, wa fi khalqin wa fi khuluqin. Baik, ketika mana kita mengatakan Nabi adalah manusia yang terindah, bukan hanya pada manusia sahaja, bahkan Nabi terindah, lebih indah daripada segala perkara yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebutlah benda apa yang paling indah, kan apa sahaja, kan, tetapi kita tetap mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling indah, kan, kerana Allah Ta'ala membukakan rahsianya yang terbesar itu adalah pada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita melihat kepada gunung, kita merasa kagum bagaimana Allah Ta'ala menciptakan bukit ini, gunung yang tinggi ini, dan kita melihat matahari dan yang memberikan manfaat kepada manusia daripada sudut luarannya, maka kita akan kagum dan bagaimana sistem yang Allah Ta'ala letakkan pada matahari ini sejak diciptakan sampai sekarang, macam itulah keadaannya, macam itulah sistemnya, tidak berubah. Kalau kita kagum melihat bintang-bintang, bentuk buruj dan sebagainya yang memberikan manfaat kepada kita daripada sudut zahir, daripada sudut fizikal, maka ada makhluk yang memberikan manfaat kepada kita daripada sudut maknawi, dalaman kita, yang menunjukkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan panduan kepada kita untuk mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, kan? Bukankah itu makhluk yang lebih indah dan berbanding dengan matahari, berbanding dengan bulan, berbanding dengan apa sahaja makhluk? Kerana itu ada seorang sahabat Nabi mengatakan, aku ketika mana sampai waktu bulan mengambang, aku pun tengok bulan mengambang tu, dan aku tengok wajah Nabi, aku tengok lagi bulan mengambang tu, dan aku tengok lagi Nabi, dan ternyata bahwasanya Nabi itu lebih indah daripada bulan purnama itu, sallallahu alaihi wasallam. Baik, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Bahkan bukan Nabi ini lebih itu dan terhebat itu daripada sudut ciptaan luarannya sahaja, bahkan wa fi khuluqin, pada akhlaknya juga Nabi adalah akhlak yang teragung, yang termulia. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, maka tidak ada seseorang pun daripada kalangan para nabi yang dapat menandingi Nabi sama ada daripada sudut ilmunya dan daripada sudut kepemurahannya. Nabi kita lah yang paling alim, dan Nabi kita lah yang paling pemurah. Kalau kita tengok, kitab yang termulia itu adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi kita, macam mana kita nak faham Nabi ni adalah Nabi yang paling berilmu? Dan kita tengok Al-Quran diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi. Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini. Al-Quran adalah kitab yang terbaik, dan Allah Ta'ala kata dalam satu ayat, wa ma farratna fil kitab min syai', kami tidak mengurangkan sesuatu pun melainkan kesemuanya ada di dalam Al-Quran. Maknanya apa? Allah nak bagi tahu apa sahaja ilmu yang ada pada zaman ini, kesemuanya ada di dalam Al-Quran. Sama ada Al-Quran nyatakan secara terus seperti ilmu fiqh, ilmu aqidah, ilmu tasawuf dan sebagainya, dan ada juga di sana ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala nyatakan
dengan apa? Dengan isyarah, kan? Seumpama ilmu astronomi, kan, ilmu falak, ilmu matematik, apa sahaja ilmu, kesemuanya ada disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada di sana ayat-ayat yang menyebutkan tentang proses kejadian manusia yang tidak pernah disebutkan oleh mana-mana manusia sebelum daripada itu. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada para sahabatnya, kan, yang kita ni mula daripada benih, kan, daripada benih jadi terjadinya segumpal darah, daripada segumpal darah terjadinya seketul daging, daripada seketul daging menjadi manusia. Kemudian berlaku proses tersebut berapa hari, kan, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga dan sebagainya. Macam mana Nabi boleh beritahu ke semua ilmu tadi, kan? Kerana Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab yang mengumpulkan kesemua ilmu. Dan kita tengok siapa yang paling memahami Al-Quran kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya apa? Kesemua ilmu tadi telah pun dikuasai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi dibuka hijab mengetahui ilmu yang akan datang. Hebat terang mana pun ilmu pada zaman ni, dia tak boleh tahu apa yang akan jadi pada masa hadapan. Hebat terang mana pun, buatlah kajian terang mana pun, dia takkan tahu 10 tahun lagi jadi apa, 20 tahun lagi jadi apa. Dia hanya boleh ramal sahaja. Ramal ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Adapun Nabi kita mengetahui tentang ilmu masa hadapan. Tahu tu bukan ramal, memang tahu sungguh dan tahu bila nak jadi dan sebagainya, kan? Ada satu kali itu ketika mana Nabi sedang dokong Sayyidina Husain alaihi salam waktu duduk kecil lagi, kan, Nabi buat apa? Nabi cium tengkok Sayyidina Husain, kan? Nabi kata, Allah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati cucu aku ini, anakku ini. Nabi tak panggil cucu, Nabi panggil anak. Moga-moga Allah Ta'ala kasih dengan cucuku ini, anak aku ini duk cium tengkok, kan? Jadi ulama kata ini menjadi syarat bahwasanya Sayyidina Husain nanti wafat akan dipenggal kepalanya, kan, dipenggal kepalanya. Sebab itu Nabi cium dia siap. Ada Nabi bagi tahu dekat sebahagian sahabat yang lain apa yang akan berlaku kepada Sayyidina Husain alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, kan Nabi tahu. Dan memang akhirnya Sayyidina Husain mati, wafat, dipenggal kepalanya, kan. Dan ada kisah yang panjang lah berkaitan dengan kisah itu. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para ulama menyatakan antara min tamamil iman i'tiqadun annahu lam yajtami' fi badanin adami min al-mahasin az-zahirati wal batinati majtama'a fi badanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah sempurna iman seseorang apabila dia tidak beriktikad, tidak sempurna iman seseorang menjadi sebahagian, kita kata apa, benda yang menyempurnakan iman kita apabila dia beriktikad bahwasanya tidak ada satu tubuh daripada anak-anak Adam ini, sama ada daripada kecantikan luaran ataupun kecantikan dalaman, seperti yang ada pada keindahan dan kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kita ni, ibu ayah sekalian, tak sempurna selagi mana kita tidak beriktikad bahwasanya Nabi kita adalah Nabi yang paling indah. Itu iktikad yang kita kena ada. Dan bila mana kita mampu untuk merasai perkara tadi, kita mampu menghayati makna tadi, maka yakinlah ibu ayah, kita akan merasa maneh dalam iman kita. Dan iman kita ni kadang-kadang dia tak rasa maneh sebab apa? Kerana tidak kuat hubungan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah sekalian, kita ni nak sampai kepada Allah, dan kita tak mampu nak mencapai hakikat zat Allah. Betul tak? Hakikat zat Allah tu kita tak mampu nak capai. Kan hatta para ulama kata lepas kita mati, kita bangun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pun, hatta kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pun, sebenarnya yang kita lihat itu masih lagi belum dikatakan sebagai hakikat
sebenar zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana zat Allah ni satu perkara yang kita kata habis, kan? Habis. Jadi Allah Ta'ala nyatakan sebahagian keindahan, sebahagian kecantikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pada makhluknya. Dan makhluk yang terindah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duk belajar wajah Nabi, bab muka Nabi, bab syama'il dan sebagainya itu kerana apa? Kerana kita nak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Kita nak mengagungkan sesuatu yang diindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita meyakini keindahan yang ada pada Nabi itu sudah tentu daripada siapa? Yang maha indah, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha menciptakan keindahan itu. Maka bagaimana kita tidak menghayati makna tadi? Dan apabila kita meyakini bahawasanya keindahan yang ada pada Nabi itu adalah keindahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, secebis daripada keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran itulah yang menjadi penyempurna kepada iman kita. Dan sejauh mana hubungan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Baik. Wa kana al-anbiya ajmala min ghairihim. Jadi para nabi yang Allah Taala hantar tu, mereka adalah manusia yang paling indah pada zaman mereka. Dan adapun nabi kita, nabi yang makhluk yang paling indah ada pada kalangan para anbiya. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tengok apa ucapan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, orang yang berkhidmat dengan Nabi, duduk dengan Nabi selama 10 tahun. Beliau menyebutkan, ma ba'asallahu nabiyyan, Allah tidak mengutuskan seorang nabi illa hasana al-wajh, melainkan wajah dia indah, wa hasana as-surah, dan sifat luarannya itu indah, wa kana nabiyyukum ahsanahum, adapun nabi kalian, Sayyidina Anas kata, adalah nabi yang terindah, sama ada daripada sudut wajahnya, wa suratan, dan tubuh badannya. Ini ucapan siapa? Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Berkata sebahagian para ulama, ini syarah ni saya ambil daripada syarahan al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami dengan kitabnya Al-Umdah fi Syarhi al-Burdah. Jadi berkata sebahagian para ulama, lam yazhar tamamul hasan walau zahara lama taqat a'yunus sahabati an-nazar, lama taqat a'yunus sahabati an-nazara ilaihi. Tengok ulama kata apa? Sebenarnya kecantikan keindahan Nabi itu tidak terzahir sepenuhnya pada fizikal Nabi. Jadi keindahan yang para sahabat tengok tu sebenarnya kita tak nampak secara penuh lagi, tak terzahir secara penuh lagi. Walau zahara lama taqat, kalaulah kata Allah menzahirkan sepenuhnya kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama taqat a'yunus sahabati an-nazara ilaihi, mata para sahabat, nescaya mata para sahabat tidak mampu menanggung keindahan tadi, tak mampu tanggung, tak mampu tanggung. Dan maknanya apa? Boleh jadi pingsan, boleh jadi pitam, boleh jadi mati, kerana tidak tertanggung melihat keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika mana kecantikan Nabi Yusuf tidak dilitupi dengan sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang melihat keindahan itu gila, kan gila melihat keindahan Nabi Yusuf alaihi salam. Bayangkan kalau kata Allah Taala tak tutup kecantikan Nabi tadi, kan mati habis manusia pada ketika tak mampu nak menanggung. Baik, ada orang yang kata, oh ini satu ucapan yang berlebih-lebihan. Betul tak? Oh, lebih-lebih ni. Tak, kita meyakini perkara itu kerana apa? Kerana yang meletakkan itu adalah Allah. Kan kalau kita kias dengan makhluk ni, memang kita tak yakin, kita akan kata mustahil. Tapi kita meyakini perkara itu kerana yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Musa alaihi salam ketika mana minta kepada Allah, wahai Allah, kan duk bercakap lama dah ni, kan duk sembang lama dah ni,
kan, tapi tak pernah tengok Allah. Nabi Musa kata, wahai Allah, boleh tak nak tengok sekali? kan, Allah kata apa? Kalau betul yang nak tengok aku, hang tengok dulu gunung di sebelah tu. kan, tiba-tiba Allah Ta'ala menggegarkan gunung tadi sehinggalah Nabi Musa terkejut pingsan. Kemudian Allah kata, kalaulah gunung yang sebegini pun engkau tak mampu nak tanggung, macam mana engkau nak menanggung melihat aku? Tak mampu kan? Kerana tubuh badan manusia yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia ini tidak mampu menanggung untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Sebab itu kita di akhirat kita akan diberikan tubuh badan yang baru, bukan tubuh badan ni lah. Tubuh badan ni kita akan tinggal di dunia, nanti kita bangkit mai satu tubuh badan yang baru yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita nanti mati, kita akan reput habis, tinggal apa dia? Akan tinggal satu benih saja daripada badan manusia, iaitu tulang sulbi kita ni, hak di belakang tu. Akan tinggal hak tu saja. Dan dia panggil apa ni? Nama dia saya lupa kan, Ajibuz Zanab nama dia, Ajibuz Zanab. Dia macam satu benih. Maka daripada benih itulah kita akan menjadi manusia balik kan, menjadi tubuh badan balik di akhirat nanti kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi masuk isyak dah kan, sikit lagi. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa kaifa yudanuhu fi ilmin. Jadi bagaimana para nabi ini nak menandingi nabi daripada sudut ilmu. Wa min ulumihi al-Quran, kerana ilmu yang ada dalam hati nabi ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang mengumpulkan kesemua ilmu yang terdahulu dan ilmu yang terkemudian. Maka bagaimana para nabi yang terdahulu nak menandingi ilmu nabi? Wa ma'a dhalika amarahu Allah Ta'ala bi talabi ziyadati minhu. Dahlah ilmu ni nabinya dah ilmunya dah tinggi dah, tiba-tiba Allah Ta'ala suruh nabi untuk minta ditambahkan lagi ilmu. Dan Allah Ta'ala kata kepada nabi, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Muhammad, wahai kekasihku, mintalah kepada aku untuk ditambahkan ilmu. kan, nabi ilmunya dia tinggi, tapi Allah Ta'ala suruh minta lagi untuk ditambah. Sebab itu kita ni kena amal doa ni, jangan kita tinggal. Kan kita ni hak tak ada ilmu, tiba-tiba kita tak minta doa untuk ditambahkan ilmu. Sebab itu kita kena minta untuk ditambahkan ilmu kita. Dan ilmu yang kita dapat itu ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk anak cucu kita. Kan? Walidha kanat syari'atuhu sallallahu alaihi wasallam nasikhatan li jami'i syara'i. Dan sebab itu kita melihat apabila turunnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat ini membatalkan kesemua syariat Nabi yang terdahulu. Jadi cara sembahyang Nabi yang terdahulu dibatalkan, cara puasa Nabi yang terdahulu dibatalkan. Kesemuanya akan mengikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Nabi Isa alaihi salam apabila turun nanti pada akhir zaman, baginda juga akan sembahyang 5 waktu macam kita. Baginda juga akan puasa di bulan Ramadan macam kita. Baginda juga akan buat haji, tawaf dan sebagainya macam kita, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tera Nabi Isa kan, tera Nabi Isa alaihi salam. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lamma wulida sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menunjukkan kepada ketinggian ilmu Nabi, yang mana beliau ini adalah sepupu Nabi yang kecil lah, yang muda. Beliau mengatakan ketika mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala fi uzunihi ridwanu khazinil jannah. Kan ada satu malaikat yang menjaga syurga, menjaga perbendaharaan syurga, datang kepadanya dan bisik, abshir ya Muhammad, bergembiralah wahai Muhammad, fama baqiya li nabiyyin ilmun illa wa qad u'titahu. Wahai Muhammad, kesemua ilmu yang diberikan kepada nabi yang terdahulu, kesemuanya diberikan kepada engkau. Ini ucapan malaikat tu. Fa anta aktsaruhum ilman, engkaulah
nabi yang paling tinggi ilmunya, wa asja'uhum qalban, dan hati yang paling berani, hati yang paling berani. Kemudian kita tutup yang dikatakan sebagai tidak ada satu nabi yang mampu menandingi sifat kepemurahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini antara satu contoh yang kita ulang kali sebut contoh ni kan, ketika mana Nabi diberikan dengan sejumlah kambing yang banyak yang menutupi antara dua gunung kan, antara dua gunung ada lembah penuh dengan kambing kan. Ada orang bagi kepada Nabi kan, tiba-tiba ada seorang sahabat lalu, dia kata dia teringin ni, tengok kambing ni banyak, dia pun teringin nak belah. Nabi buat apa? Nabi bagi kepada sahabat tadi. Kemudian sahabat tadi yang mana dia ni mai daripada luar kan, dia mai tu dia baru masuk Islam, tiba-tiba Nabi bagi ke semua kambing tu kepada dia. Kemudian dia pun buat apa? Dia bawa balik kambing tadi balik kepada kaum dia. Kemudian dia pun buat pengumuman, yang mana dia ni kita kata ketua kepada kaum dia kan. Dia kata, wahai kaum aku, aslimu, masuklah kamu kesemuanya ke dalam Islam, masuklah ke dalam Islam, berimanlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an man la yakhafu al-faqr. Sesungguhnya Muhammad telah berikan kepada aku suatu pemberian yang tidak akan ditakuti padanya itu dengan kefakiran. Maknanya kita takkan fakir hari ini kan, banyak sungguh kan, boleh bagi kepada satu kaum dia yang bayangkan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi cukuplah setakat itu yang mampu kita sebutkan pada malam ini. Jadi kita akan sambung memperincikan bait yang seterusnya, iaitu bait yang ke-39 pada kuliah yang akan datang. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang baik itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh, dan yang kurang dan lebih itu daripada diri saya sendiri. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.